Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sikit lagi. Kalau kira kamu ni agak lambat jugalah. Kan, tapi tak apalah. Kita buat je yang terbaik. Okey, so hari ni kita akan sambung exception to octet rule. Okey. So, octet rule ni kita nak kata surrounding electron untuk satu-satu atom tu kena 8. Baru kita kata octet, dia dapat capai octet. Contohnya saya lukis tadi lah. Contohnya yang ini kan. A ni ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, cun dia octet. Ini pun cukup lah 8 Ataupun yang ini pun cukup 8. Tetapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama, incomplete octet. Okey, maksud incomplete octet ini ialah bila mana surrounding electron dia ada less than 8 elektron. Maknanya dia kurang daripada 8 elektron. Okey. And then kita ada expanded octet. Expanded octet ni membawa maksud surrounding electron untuk satu-satu atom tu, yang baru masuk. Saya ulang sikit lagi lah, ada yang baru masuk kan. Okey. Octet tu kita nak kata surrounding electron ada 8 baru octet. Okey. Tetapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama, incomplete octet. Okay, incomplete octet ini membawa maksud surrounding electron less than 8 electron. So, acceptable. Okay. And then yang kedua, expanded octet. Di mana dia membawa maksud surrounding electron kita lebih daripada 8 electron. Dan juga yang ketiga, odd number electron. Okay, ini pun sama ada pengecualian. Odd number electron ini biasanya surrounding elektron dia ada 5 ataupun 7. Dan selalunya atom yang terlibat dalam penghasilan odd number elektron ini datang daripada grup 15 dan grup 17. Antaranya nitrogen untuk grup 15, contohnya klorin untuk grup 17. So kita go through satu persatu. Okay, so untuk incomplete octet. Okay, incomplete octet. Contoh atom ni ialah boron, beryllium dengan aluminium. Yang ini kita panggil electron deficient species. Maknanya dia kekurangan elektron. Okay. Ataupun singkatan dia bebal. Okay. Be untuk beryllium, B besar untuk boron dan Al untuk aluminium. Okay. Ini penjelasan dia. Occur when central atom has less than 8 electron in its valence shell. Okay. Jadi contoh incomplete octet. For example, BF3. Macam tak fokus. BeH2, AlCl3. Okay. Okay, so yang kedua exception dia ialah expanded octet. Definition dia apa? Central atom ada lebih 8 elektron. Kenapa dia boleh ada 8? Okey. Sebab yang pertama, yang boleh ada expanded octet ini dia melibatkan atom non-metal. Okey, non-metal atom of the third period onward. Maknanya kalau elemen 2, period 3, period 4, 5, 6, 7, dia boleh ada expanded octet. Sebab apa? Dia ada empty d orbital. Okey. Period 1 yang period tu tak boleh lah buat expanded octet sebab mana ada 2d orbital, mana ada 1d orbital. Kita start ada d orbital bila principal quantum number kita equal to 3. That's why 3d baru kita boleh ada expanded octet. Okay, so contohnya PCl5. Nanti saya tunjuk kenapa dia boleh jadi expanded. Dan satu lagi, odd number electron. Ganjil. Ganjil. Ada antara kamu ke yang ganjil-ganjil. Okay. Occur when central atom has odd number of valence electron in its valence shell. So, dia melibatkan odd number group such as nitrogen yang terdapat pada group 15 dan chlorine group 17. Contoh structure NO2 ataupun ClO2. Alright. So, kita go through satu persatu. Saya bagi contoh. Kenapa AlCl3 lebih bahagia mempunyai
apa incomplete octet. Cl, Cl, Cl. Kita lukis balik dulu structure dia. Okay, mungkin ada di antara kamu yang kata, "Madam, kami baru je belajar kan." Madam ajar, kalau kita punya central atom tak octet, kita kena gunakan satu lone pair dia jadi double bond. So sekarang madam, semua atom kita dah octet. Apa masalahnya lagi madam? Kamu berani mencabar saya je. Jadi saya nak tunjukkan kenapa bebal, geng-geng bebal ni, okay, dia boleh ada incomplete octet. Okay, so saya pun balas kat kamu. Saya kata, okay, sekarang kenapa saya nak kata tak boleh? Sebab kita kena kira dia punya formal charge. So, kita kira formal charge dia. Klorin ini dengan ini identical. Okay, identical. So, kita kira formal charge klorin 7. Tolak, kita kira dia punya lone pair dia ada 6. 6 tambah 1/2 kali dengan 2. Ni 2 ya. So, ini dapat kosong. So, ini kosong. Kosong. Okay. And then, klorin yang ni, CLB ni, CLB. Okay. Kita ada 7. Tolak. 1, 2, 3, 4. 4 tambah. Bising pula mesej saya ni. Okay. 1/2 kali dengan 4. So, 4 tambah 2, 6. 7 tolak 6, positif 1. Ni positif 1. And then kita kira formal charge to aluminium ni. Okay, Al equal to 3 minus lone pair dia tak ada, kosong tambah 1/2 kali dengan 1, 2, 8 lah. Okay. Okay, so jadi 4, 3 tolak 4, negatif 1. So, ini negatif 1. So, kamu tengok formal charge dia banyak. Tengok ni. Okay, formal charge dia banyak. Tapi, kalau atom tersebut dia punya structure ni, incomplete octet, Cl. So, ni tadi kosong kan. So, ni dah identical kan. Ni 0, 0. Ni pun sama lah kan. Ni pun 0 juga. Tapi aluminium ni kita kira. Nak cari Al. Okay. 3. Tolak. Lone pair dia kosong. Tambah 1/2 kali 6. So, kosong. Nampak tak? So, sekarang formal charge dia untuk yang structure yang incomplete octet ni, dia lebih kecil dan dia 0. Maknanya dia structure ini lebih stable. That's why untuk geng BE, BAL ini, kita kena faham dia dah selesa dengan incomplete octet. Dia dah selesa dengan ketidakcukupan dia. Kita dah tak perlu nak bantu dia. Okey? Melainkan dia yang nak membantu diri sendiri. Tak adalah, itu saya memesan pada kamu je. Saya tak boleh tolong kamu, melainkan kamu yang nak tolong diri sendiri kamu juga. Okey. So, itu cerita untuk incomplete octet. So, now we go to what is expanded octet. So, we have, for example, PCl5. Baru fokus. So, PCl5 kita lukislah structure dia. Okay, lukis P. Cl. So, kita kira dia punya valence elektron dia. Phosphorus 5 elektron. Klorin 7 kali 5, 35. So, 40 elektron. Jadi, kita dah guna 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tolak 30. 40. Mana jadi 30. So, kita distribute lah. Alamak.
Cukuplah cun lah kan. Dah habislah kita guna 40 elektron. Dan fosforus ni pula kedudukan dia pada period 3. Okay, period 3 dia ada d orbital. So dia boleh ada lebih daripada 8 elektron untuk surrounding elektron dia. Okay, manakala untuk odd number elektron, for example no, tak adalah, nama ni NO je, jangan panggil dia no. Okay, NO. So NO ni central atom dia nitrogen. Okay. So nitrogen 5 elektron, oksigen 6 elektron. So 11 kali 11 elektron total. Total dia pun dah ganjil kan. Memang ganjil lah. NO. So kita distribute pada terminal atom dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, tapi sekarang macam kita tak puas hati lah. Alamak, nitrogen ni belum oktet. So kami ingat pesan saya kan, kalau tak oktet kita gunakan lone pair, jadi multiple bond. Lepas tu kamu kira, okay, ni dah oktet, tapi ni alamak, still juga tak boleh nak oktet. Buat macam mana pun tak boleh nak oktet. So kita kena redha. Dia hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia hanya ada surrounding elektron sebanyak 7. So inilah yang kita katakan odd number elektron. Okay, dah tak boleh nak oktet kan, kita nak buat macam mana? Okay, so itu ketiga-tiga exception to octet rule. So kita tengok pada practice kita. Okay, draw Lewis structure. Yang ni saya dah tunjuk. ALBR3 tadi hampir sama. So tak apa, saya akan bagi jawapan dia nanti. So masa yang ada, saya nak kamu cuba buat practice start daripada 7.1.3 sampailah 7.1.5. Okay, nanti saya akan beri jawapan dalam grup Telegram saya punya, kita punya grup tutor yang ramai-ramai itulah. Okay, so untuk esok ataupun untuk hari Rabu, insyaAllah, mudahan saya tak ada hal sangat hari Rabu ya, kita akan masuk VSEPR. Okay, jadi tolong baca, iaitu daripada muka surat 83, 84, 85, 86, 80 sampai 86. Okay, so next week kita akan belajar sampai polarity. Alamak, tak apa, mananya sempat saya akan ajar lah untuk next week. Kalau tak pun kamu kena cuba belajar sendiri. Okay, assignment sampai polarity je saya rasa. Saya akan cubalah settlekan sampai polarity. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.